Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Jumaat 25 September. Saya Syahril Sarafuddin. Saya Hania Muhili. Kita saksikan paparan utama malam ini. Virus COVID-19 bagi 5 kluster dalam negara 10 kali lebih mudah menjangkiti individu lain. Tiada rakyat tersisih. Tekad kerajaan persekutuan terus bantu semua depani impak COVID-19. Rangsangan ekonomi prihatin rakyat Kita Prihatin bakal menyumbang pertumbuhan 3.7 hingga 4% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara tahun ini. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yakin ia mampu direalisasi menerusi peruntukan 10 bilion ringgit yang bakal memberi manfaat besar kepada rakyat dan perniagaan. Menerusi kenyataan medianya, beliau memaklumkan program subsidi upah 2.0 dan geran khas prihatin akan menjamin kelangsungan perniagaan dan pekerjaan. Ia juga memastikan aktiviti ekonomi dapat dilaksana dan ditingkatkan. Berdasarkan petunjuk pemulihan ekonomi yang dicatat baru-baru ini, kerajaan yakin bantuan diberi mampu mengekalkan momentum pemulihan. Ia seiring matlamat kerajaan untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan juga pengekalan pekerjaan khususnya dalam tempoh mencabar ini. Pengenalan program subsidi upah 2.0 secara lebih bersasar pasti boleh membantu sektor dan syarikat yang masih belum mampu meneruskan operasi pada skala biasa. Jelas Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, meskipun kadar pengangguran menyusut daripada 5.3% kepada 4.7% pada Julai, ia masih perlu diurus bagi menstabilkan pasaran buruh. Dengan bantuan subsidi upah ini diharapkan dapat mengurangkan risiko berlakunya kenaikan kadar pengangguran yang secara mendadak ataupun bancian yang dibuat oleh pihak RAM melalui RAM Business Confidence Survey. 68% berdasarkan dapatan mereka menyatakan bahawa pihak SME dan usahawan mikro menyatakan bahawa program subsidi upah ini amat membantu dalam melegakan kewangan mereka dan pada masa yang sama dapat meneruskan perniagaan dengan selancar yang boleh. Menyambut baik program subsidi upah 2.0 itu, kebanyakan pemain industri mengakui masih memerlukan bantuan bagi membolehkan pengoperasian syarikat menjadi lebih stabil. Rata-ratanya ramai pelanggan restoran Resma terdiri daripada golongan B40 dan M40. Jadi apabila mereka masih mendapat gaji, mereka akan terus menyokong restoran kami dan kami juga sebagai majikan juga dapat mengekalkan pekerja kami ini. Pokeso yang banyak membantu dalam memberikan upah subsidi ini tadi, dan kami rasa bertuah lah bila mana ahli kami, ahli Presma kebanyakannya sudah mencarum dengan Pokeso. Subsidi upah 2.0 diberi kepada majikan yang masih terjejas melibatkan syarikat yang sejak Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP masih menghadapi pengurangan hasil sekurang-kurangnya 30% berbanding tahun lalu. Membabitkan peruntukan 2.4 bilion ringgit, ia memanfaatkan 1.3 juta pekerja. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu perumpamaan yang disuarakan golongan usahawan perusahaan kecil, sederhana dan mikro terhadap inisiatif Kita Prihatin. Pakej itu bukan sahaja bukti keprihatinan berterusan kerajaan, malah tanggungjawab itu segera dilunaskan demi membela kebajikan rakyat.
Saya berasa terima kasih terhadap bantuan yang telah dihulurkan oleh kerajaan kepada usahawan-usahawan muda seperti kami. Dalam keadaan ekonomi global yang merudum ni, kita dapat melihat betapa sukarnya untuk sektor-sektor ekonomi kita nak membangun. Jadi pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas sikap yang kerajaan tunjuk, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mengucapkan terima kasih kepada kerajaan. Bantuan ini yang sangat penting kepada kami, yang saya amat bangga dan bersyukur. Bantuan-bantuan ini memang cukup berkesan, terlalu berkesan dalam keadaan yang COVID sekarang. Sebab walaupun COVID sedang menurun, tapi kesan daripada pandemik hari itu kami amat terkesan. Sebab sale pun menurun sampai 40%, ada yang 30%. Dengan bantuan-bantuan ini kami yakin ianya boleh membantu kami untuk bangun balik seperti sedia kala. Baik, di Kelantan, penduduk di kawasan luar bandar menyifatkan bantuan prihatin 2.0 amat membantu, khususnya kepada mereka yang hilang pendapatan akibat penularan COVID-19. Bantuan kerajaan secara terus dan bersasar kepada rakyat yang sedang berdepan kesulitan sememangnya amat dirasai. Kami sebagai rakyat ni menyambut baiklah. Bagi golongan yang tidak berpendapatan, yang tiada pendapatan yang sebelum ni, dengan bantuan daripada kerajaan, bayaran bermula pada bulan 10 ni, dengan keadaan tamatnya moratorium pada bulan 9, pada bulan 10 tu memang membantu masyarakat dan golongan-golongan yang mungkin satu keadaan kejutan dengan keadaan COVID yang masih belum pulih lagi. Amat baguslah sekali. Saya nampak dari segi golongan yang susah lah. Contohnya B40, dia akan membantu mereka untuk sara hidup mereka. Terutama yang ada anak-anak ramai untuk ke sekolah. Jadi mereka boleh gunakan duit itu sebagai perbelanjaan untuk anak-anak mereka. Dan untuk bantuan ini juga, bulan 10 juga adalah untuk pendaftaran murid-murid universiti. Jadi dengan bantuan yang diberikan oleh kerajaan ini dapat membantulah ibu bapa untuk membuat perbelanjaan bagi menampung perbelanjaan anak untuk melanjutkan pengajian mereka lah. Saya amat bersyukurlah dengan hak kerajaan bagi hari ini. Ia dapat membantu bisnes macam golongan macam saya lah. Jadi dengan bantuan macam ni meringankan beban untuk setiap masyarakat. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasihlah kepada PM kita kerana memberi bantuan untuk seluruh masyarakat Malaysia kita hari ini. Prihatin untuk peniaga kecil-kecil macam Kak Ana ni, memanglah yang kita ni terkesan dengan COVID gitu kan, memang ada lagi itu lagi lah. Kalau yang yang dapat yang bantuan kerajaan yang bagi ni, bantuan prihatin ni, alhamdulillah, kerana menyokong penuh bantuan kerajaan ni yang kerajaan buat tu. Terima kasih kerajaan Malaysia. Baik, esok merupakan hari penentu bagi rakyat Sabah memilih pucuk kepimpinan negeri itu dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri yang ke-12. Persiapan rapi sudah mencapai tahap maksimum dan kebebasan penuh diberikan untuk rakyat menjalankan hak mereka sebagai pengundi. Baik, untuk laporan terperinci kita bersama Imran Azmi Rosli yang sudah bersedia di RTM Kota Kinabalu. Imran? Terima kasih Syaril dan Hanim di Angkasa Puri. Kerajaan Sabah memutuskan esok sebagai hari kelepasan am khas bagi membolehkan rakyat di negeri ini menunaikan tanggungjawab mereka untuk keluar mengundi sempena pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sabah ke-16. Ketua Menteri Kerajaan Sementara Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal menerusi satu kenyataan memaklumkan perisytiharan cuti umum itu dibuat berdasarkan Seksyen 9 Ordinan Hari Kelepasan Sabah. Orang ramai sekali lagi diingatkan agar mematuhi prosedur operasi standard SOP pelaksanaan pilihan raya oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. PRU DUN Sabah menyaksikan sejumlah 447 calon daripada 15 parti bertanding di 73 kerusi DUN dengan bilangan pengundi seramai 1.12 juta orang. Suruhanjaya Pilihan Raya memberi jaminan tiada pengundi hantu pada pengundian pilihan raya DUN Sabah ke-16 esok.
Pengurusi SPR, Datuk Abdul Ghani Saleh berkata, kesemua data pemilih yang didaftarkan pihaknya diperoleh dari Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Maknanya mereka terdiri daripada warga negara Malaysia. Jadi tidak timbul ada pengundi halimunan dan sebagainya. Data kita adalah data-data resmi di mana semua mereka yang kita daftarkan adalah warga negara Malaysia. Datuk Abdul Ghani meninjau persiapan di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi N26 Moyog di Pusat Kebudayaan Penampang. Beliau menyasarkan keputusan penuh boleh diperoleh menjelang pukul 10 malam. Setakat ini persiapan akhir hari pengundian berjalan lancar. Pengundi diminta tidak lupa membawa kad pengenalan selain mengikuti jadual masa mengundi yang disarankan. Sejumlah 20 unit helikopter digunakan bagi membawa peti undi ke kawasan-kawasan pedalaman. Bagaimanapun jika cuaca tidak mengizinkan, kenderaan pacuan 4 roda atau bot akan digunakan. Seramai 1.088 juta orang daripada 1,103,646 orang pengundi biasa layak mengundi esok. Manakala seramai 14,935 adalah pengundi pos. Pada masa sama, SPR turut memberi jaminan pengundian akan berlangsung mengikut prosedur operasi standard SOP sebagai langkah mencegah jangkitan COVID-19. Justru, rakyat Sabah yang akan keluar mengundi esok tidak perlu bimbang kerana semua persiapan telah dilaksanakan dengan baik. Ini termasuk kemah khas yang disediakan bagi mereka yang bergejala mengundi. Kemah ini dikendalikan oleh petugas KKM. Memberi jaminan kepada semua pengundi-pengundi rakyat Sabah agar besok keluar mengundi. Kita menyiapkan segala keperluan untuk pencegahan kepada COVID-19 yang sedang melanda di kawasan-kawasan zon merah yang ada pada hari ini. Jadi janganlah rasa bimbang, rasa takut. Bagi mereka yang positif COVID-19, pihak Kementerian Kesihatan sentiasa memantau dan mereka yang mengundi pun akan dibawa oleh dan dikawal oleh pihak Kementerian Kesihatan, dan di pusat pengundian kita menyediakan kemudahan-kemudahan pencegahan yang serba lengkap. Keluarlah mengundi tanpa sebarang keraguan. Keselamatan pengundi di Sabah terjamin. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Hazani Ghazali berkata, tindakan tegas akan diambil terhadap individu membuat provokasi dan kekecohan. Kita akan beberapa kesepakatan jalan raya bagi mengawal pergerakan dan mempertingkatkan keselamatan untuk besok. Besok saya memberi jaminan akan memastikan perjalanan pilihan raya umum negeri Sabah ini berjalan dengan lancar dan aman. Pihaknya ujar beliau telah menerima 171 laporan berkaitan pelbagai kesalahan sepanjang kempen dengan 52 kertas siasatan dibuka. Ini pula nasihat Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi SOP telah pun dikeluarkan oleh pihak SPR dengan Kementerian Kesihatan. Jadi please ikut setiap SOP yang dikeluarkan tersebut. Sebab kita tidak tahu di mana kawasan yang walaupun saya kata berisiko tinggi, tapi banyak juga kawasan lain yang tak termasuk dalam berisiko tinggi, tiba-tiba ada COVID positif di situ. Jadi saya harap sambil kita nak mengundi, yang nak mengundi tolong perhatikan. Dalam pada itu, beliau menggalakkan individu yang balik dari negeri ini untuk membuat ujian saringan kesihatan atau ujian calitan COVID-19. Datuk Seri Ismail Sabri turut menasihati orang ramai agar tidak mempercayai kabar angin, kononnya setiap individu yang keluar dari negeri ini akan dikuarantin selama 14 hari. Isu di peringkat nasional dan isu tempatan masih menjadi penentu kepada kemenangan parti yang bertanding pada pilihan raya umum Dewan Undang Negeri Sabah PRU Sabah ke-16. Meskipun kekuatan calon lebih menjadi tumpuan berbanding parti pada PRU DUN Sabah kali ini, situasi itu membuatkan penyokong parti, calon dan jentera-jentera kempen bersemangat mengatur gerak kerja sepanjang tempoh kempen berlangsung. Kupasannya bersama Maria Isek. Isu nasional seperti kesan langsung COVID-19 dan tindakan kerajaan persekutuan dalam membantu rakyat termasuk di Sabah yang terkesan tidak dinafikan memberi kelebihan kepada sesebuah parti kerana inisiatif-inisiatif yang diumumkan memberi manfaat kepada semua lapisan rakyat.
Penyelidik Geopas Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Syahrudin Haji Awang Ahmad berkata, begitu juga dengan kesungguhan Kerajaan Persekutuan membantu kerajaan negeri dalam keadaan ekonomi yang mencabar serta keupayaan Kerajaan Persekutuan membantu rakyat Sabah menyempurnakan aspirasi yang tidak tercapai sebelum ini. Di peringkat negeri, isu seperti infrastruktur, sosioekonomi dan pendidikan serta kempen Sabah untuk Sabah juga menjadi senjata yang boleh menarik sokongan pengundi. Kedua-dua isu di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan ini adalah saling berkaitan satu sama lain. Tinggal saja calon dan juga parti yang bertanding pandai menggabung jalinkan antara isu persekutuan dan juga isu negeri untuk menjadikan ia sebagai satu senjata bagi mereka menarik perhatian atau membujuk pengundi. Berikutan norma baharu akibat pandemik COVID-19, mesej disampaikan menerusi ceramah berkelompok tidak melebihi 40 orang menggunakan pemimpin berpengaruh, ceramah secara dalam talian dan kempen secara langsung rumah ke rumah. Berdasarkan sentimen yang dimainkan parti-parti bertanding, Dr. Syahrudin menjangkakan peratusan keluar mengundi kali ini mampu mencapai 75% ke atas dengan ramai pengundi muda dan pengundi atas pagar akan mengundi. 1.08 juta daripada 1.12 juta pengundi biasa layak mengundi esok, manakala 14,935 orang telah mengundi secara pos. 447 calon termasuk 56 calon bebas bertanding bagi merebut 73 kerusi DUN termasuk 13 kerusi baharu. Pilih parti lah. Pilih parti juga. Parti lah. Parti calon. Calon lah. Tengok parti je lah. Parti lah mundi. Sama ada Parti Gabungan Rakyat Sabah GRS, Parti Warisan Plus, Parti Tempatan maupun calon bebas yang akan menjadi pilihan rakyat Sabah, semuanya akan terjawab esok. Apapun dalam menunaikan tanggungjawab mengundi, jangan lupa patuh SOP Kementerian Kesihatan dan SPR dengan keluar awal mengundi pada masa ditetapkan bagi mengelak kesesakan dan mencegah penularan COVID-19. Kepada penduduk negeri di bawah Bayu, selamat mengundi. Maria Isek, Berita RTM. Ya, saya berharap kepada pengundi-pengundi kita di seluruh Sabah, khususnya penyokong-penyokong Perikatan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah yang terdiri daripada Barisan Nasional dan juga PBS, supaya keluar mengundi beramai-ramai. Inilah peluang keemasan untuk saudara-saudara menggunakan hak dan kuasa untuk menentukan masa depan rakyat dan negeri Sabah. Anda harus gunakan hak itu mencari kerajaan yang lebih baik, yang lebih stabil, yang lebih mesra kepada kerajaan pusat dan boleh membangun rakyat negeri Sabah dan juga ekonomi negeri Sabah. Saya yakin, saya percaya semua calon-calon Barisan Nasional dan Perikatan Nasional dan lain-lain dapat mendapat sambutan dan kemenangan pada 26 hari bulan nanti. Jadi saya merayu kepada pengundi-pengundi di luar sana, mintalah mereka amalkan Standard Operating Procedure atau SOP, bawa mask, gunakan mask, hand sanitizer, cek suhu dan sebagainya. Ini adalah standard operating procedure dan penjarakan fisikal atau sosial perlu diamalkan juga. Kita harus berhati-hati, berjaga-jaga supaya masalah COVID-19 ini tidak akan menyakiti mana-mana pihak, khususnya para pengundi yang ada. Dalam kesempatan ini juga saya ingin memaklumkan bahawa tunaikanlah tanggungjawab kita selaku rakyat yang mempunyai hak dalam perlembagaan Malaysia untuk menunaikan tanggungjawab mengundi. Kali ini calon kita semua, hampir semua adalah calon yang muka baru, muda dan penting sekali orang yang jujur. Dan itulah harapan kita di LDP. Besok kita beramai-ramai keluar buang undi. Dan bila kita keluar buang undi, kita juga berhati-hati kerana keadaan hari ini tidak mengizinkan kita
ambil relax saja. Kita mesti keluar dengan face mask. Semua turun untuk mengundi mana parti masing-masing yang kamu fikir akan dapat menjamin masa depan untuk kebaikan negeri ini. Kita berdoa semoga semua kawasan-kawasan yang kita tandingi kita akan menang. Saya cuma meminta satu, bahawa undi PCS ini adalah undi untuk masa hadapan generasi kita akan datang. Satu undi pada PCS berarti satu undi untuk keselamatan negeri kita. Satu undi untuk PCS adalah satu undi untuk kesejahteraan kita. Pengumuman pakej kerangka inisiatif tambahan prihatin atau ringkasnya Kita Prihatin oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bukti keprihatinan Kerajaan Perikatan Nasional mendengar keluhan rakyat. Justru Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah mahu rakyat Sabah membuat keputusan bijak pada PRU Dun Sabah esok. Ini dengan memilih kepimpinan yang stabil dan mampu membela nasib rakyat. Sebab itu saya berani nyatakan antara faktor utama memang frontliners dan sebagainya semua ini mainkan peranan, tetapi mau tidak mau kita harus terima semua ini, keadaan ini masih terkawal dan kita boleh berhimpun malam ini dengan suasana yang terkawal begini kerana kita punya Kerajaan Perikatan Nasional yang prihatin dan Perdana Menteri yang juga amat prihatin. Beliau berucap dalam majlis ramah mesra bersama penduduk kampung Ulu Putatan yang turut dihadiri Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin. Sementara itu, warga kampung Ulu Putatan menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan di atas perhatian terhadap kebajikan rakyat. Dari atas bantuan itu dapat meringankan beban setiap rakyat dan ekonomi setiap keluarga pun bertambah baiklah. Terima kasih kepada abah kita Tan Sri Muhyiddin Yassin yang begitu memurah hati menambah lagi bantuan kepada B40. Dia membantu kepada golongan B40 untuk meringankan beban kepada keluarga yang memerlukan betul-betul kesan daripada COVID-19. Saya nak ucapkan terima kasih PM atas bantuan 2.0. Terima kasih banyak-banyak. Dalam mengucapkan terima kasih kepada Barisan Nasional kerana memberi bantuan kepada rakyat ini. Terutamanya penduduk Kampung Ulu lah. Ya, kami bersyukur sangat betul lah dapat kunjungi begini kan. Sementara itu, rata-rata rakyat menyambut baik keprihatinan kerajaan yang berterusan membantu memulihkan ekonomi yang terjejas akibat penularan COVID-19 sejak Mac lalu. Ini termasuk pembukaan semula permohonan geran khas prihatin di bawah pakej prihatin PKS tambahan bernilai RM600 juta khusus untuk membantu golongan peniaga mikro. Bagi golongan usahawan di daerah beluran, bantuan berkenaan dapat menjadi modal untuk meneruskan aktiviti perniagaan yang dijalankan. Saya amat bersyukur dan berterima kasih kerana dengan adanya bantuan ini saya dapat meneruskan perniagaan saya yang tergendala sekejap akibat PKP. Cukup memberi manfaat kepada penduduk serta peniaga-peniaga, memandangkan bantuan itu boleh menambah baik dalam punya perniagaan. Kerajaan masih prihatin dengan kami walaupun pada saat ini kita masih mengalami masalah COVID, tapi kami diberikan jugalah peluang untuk mendapat mission lah. Harapan saya agar yang tercicir diberi peluang untuk dibantu seperti rakan-rakan yang sudah dibagi peluang sebab yang peniaga-peniaga yang tercicir ini memerlukan juga. Permohonan untuk GKP akan mulai 1 Oktober hingga 31 Oktober 2020. Setiap peniaga mikro yang layak akan menerima kadar bantuan berjumlah RM3,000. Bayaran disasarkan akan dibuat mulai 25 November 2020.
Kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Itulah peribahasa yang diibaratkan kepada golongan usahawan yang berusaha untuk mengembalikan ekonomi mereka setelah tergendala seketika akibat perintah kawalan pergerakan apabila negara kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Dengan bantuan kerajaan, ini dapat memberi peluang kepada mereka untuk meneruskan perniagaan, mencari rumah rezeki dan seterusnya menyara hidup keluarga. Saling Cikri untuk RTM. Cuaca hujan tidak mematahkan semangat barisan anak muda Perikatan Nasional di seluruh Sabah merancangkan lagi kempen dengan mengadakan flash mob. Suasana cukup meriah dengan kibaran bendera dan sorakan slogan disambut balas pengguna jalan raya yang membunyikan hon kenderaan masing-masing. Acara sama diadakan di lebih 25 lokasi seluruh Sabah disertai jentera Perikatan Nasional dari golongan muda. Di Kota Kinabalu, flash mob diadakan di sekitar Jalan Sembulan berdekatan kawasan tumpuan Persimpangan Sutra Haba dan juga bulatan Sigar Donggongan. Ia turut diadakan di beberapa daerah lain termasuk Kudat, Beaufort, Kuala Penyu, Bandar Sandakan dan Membakut. Kerajaan akan sentiasa berusaha memastikan kehidupan rakyat terpelihara dengan kesihatan yang stabil ketika pandemik COVID-19 melanda negara ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, larangan dan kawalan yang dikenakan sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah bagi memastikan kesihatan rakyat sentiasa terjamin dan terhindar dari COVID-19. Bulan memegang jawatan, kerajaan berjaya memastikan COVID-19 terkawal sehingga diiktiraf Badan Kesihatan Dunia WHO sebagai antara pengurusan terbaik di dunia. Saya tanya Menteri Kesihatan, when can we just lift the PKP? Dia kata, I'm not too sure. Tak tahu bila. Kenapa? Kerana jawapannya selagi belum ada vaksin, belum ada ubat yang boleh membaiki penyakit COVID ini, dan bukan saja di sini tapi di seluruh dunia, maka tidak akan terjamin bahawa besok COVID sudah tidak ada. Tapi aneh juga di Malaysia ini tak ada ubat, tapi peratus yang pulih ialah 98%. Masuk hospital tak tahu apa doktor buat, dia pulih dia balik rumah. Amazing. Vaksin tidak ada, tapi yang sihat balik rumah ramai. Kita antara yang dikatakan terbaik di dunia. Justru jelasnya menjadi tanggungjawab beliau sebagai Perdana Menteri memegang amanah untuk memastikan setiap negeri di Malaysia termasuk Sabah terus menikmati kemajuan dengan pelbagai inisiatif bagi membangunkan semula ekonomi negara. Saya mau melihat Sabah bangkit bangun sebagai sebuah wilayah lebih pada negeri yang hebat. Rakyatnya hebat. Rakyatnya mampu bina dirinya sendiri. Pembangunannya pesat, jalan-jalannya bagus. Connectivity, internet dan wifi ada di mana-mana saja. Pembangunan disediakan. Pekerjaan melimpah-limpah, pendapatan kita tinggi. Itu cita-cita saya. Tak tahulah tuan-tuan sama dengan saya atau tidak. We want a good life, a better living. This is what government is all about. Tan Sri Muhyiddin menghadiri ramah mesra PDM Sawah di Kampung Sungai Damit, Tamparuling. Sekian lintas langsung dari Sabah. Kepada semua pengundi, tunaikanlah tanggungjawab anda sebagai pemilih esok. Undi, anda penentu masa depan. #BahUndi 2020. Jangan lupa patuhi SOP, hindari pandemik COVID-19 yang belum berakhir. Saya Imran Azmi Rosli. Salam hormat, kembali ke Angkasa Puri. Pelajar sekolah menengah cedera setelah dirempuh sebuah kenderaan dinaiki dua lelaki yang ditembak oleh suspek yang menaiki sebuah motosikal. Kejadian berlaku di hadapan Sekolah Menengah Teluk Datuk di Banting.
Video kejadian ini tular di laman sosial sejak siang tadi. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Fazil Ahmad berkata, punca kejadian sedang disiasat. Mendapati kedua mangsa terkena beberapa das tembakan di bahagian dada dan juga beberapa bahagian badan yang lain. Kedua mereka dikejarkan ke Hospital Kelang, Selangor dan masih lagi dalam rawatan rapi. Semasa mangsa cuba melarikan diri di hadapan tempat kejadian iaitu di hadapan sebuah sekolah, kereta mereka telah hilang kawalan dan seterusnya merempuh beberapa orang pelajar sekolah menengah yang telah selesai sesi persekolahan ketika itu. Mutasi jenis D614G kini dikesan pada virus COVID-19 daripada kluster Benteng LD di Sabah dan kluster Sungai di Kedah. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ia merupakan keputusan terkini Makmal Institut Penyelidikan Perubatan IMR. D614G virus COVID-19 didapati 10 kali lebih mudah menjangkiti individu lain dan mudah merebak sekiranya disebar oleh individu super spreader. Beliau dalam catatan terbaru di Facebook memaklumkan IMR menjalankan ujian penjujukan genom terhadap 32 virus COVID-19 yang dikesan hasil ujian pengasingan dan kultur virus bagi 5 kluster. Kluster terlibat adalah kluster Benteng LD, kluster PUI Sivagangga, kluster Tawar, kluster Sungai dan kluster Bukit Tiram. Tan Sri Dr. Nur Hisham menjelaskan seperti disyaki daripada mutasi, terdapat mutasi jenis D614G yang dikesan kepada kesemua 32 virus COVID-19. 23 virus COVID-19 daripada kluster Benteng LD yang diuji didapati saling menyerupai namun tidak terkait dengan virus COVID-19 yang dijumpai di Kedah meskipun kesemuanya mempunyai mutasi D614G. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata ujian tersebut adalah ujian awal dan terdapat beberapa ujian susulan. Dalam pada itu, KKM mengesan satu kluster baru terpencil di Johor. Kluster Orkim ini melibatkan kru kapal yang berlabuh di Pelabuhan Pasir Gudang. Kes pertama bagi kluster ini merupakan salah seorang kru kapal yang merupakan warga negara Indonesia ke Singapura pada 10 September lalu. Beliau mula bergejala demam, batuk, sesak nafas, cirit-birit dan muntah sejak 13 September namun tidak memaklumkan kepada majikan. Hasil saringan kru kapal yang lain mendapati satu lagi kes positif juga merupakan warga Indonesia. 30 kru kapal telah disaring dan 2 daripadanya dikesan positif. 24 individu negatif dan 4 lagi masih menunggu keputusan. Punca jangkitan masih dalam siasatan. Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat Pentadbiran PKPDP di daerah Kota Star tamat hari ini. Bagaimanapun PKPD pentadbiran bersasar di Rumah Pangsa Tongkang Yard di seberang Perak dilanjutkan hingga 7 Oktober. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya hari ini berkata keputusan itu dibuat berdasarkan penilaian risiko Kementerian Kesihatan. Seramai 94 penduduk di lokasi tersebut telah disaring dan 9 daripadanya positif COVID-19. Justru pelanjutan tempoh berkenaan disasar terhadap lokasi Rumah Pangsa Tongkang Yard bagi membolehkan saringan kedua dilakukan Kementerian Kesihatan. Sementara itu, Sekolah Kebangsaan Sungai Korok Lama akan ditutup bermula esok hingga 9 Oktober. Kes baru hari ini kembali ke angka 3 digit dengan 111 kes melibatkan 107 kes tempatan dan 4 import. Sabah kekal tertinggi dengan 97 kes iaitu 74 kes kluster Bangau-Bangau dan 13 kes kluster Benteng. Berikut statistik terkini COVID-19 dalam negara dan diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri.
syarikat salah guna dana menerusi program subsidi upah akan disenarai hitam. Laporan penuh seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama, data anda masa depan kita, panci semua penduduk juga perumahan demi kesejahteraan negara. Panci banyak gunanya merancang pembangunan, marilah semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan pemantauan keadaan cuaca semasa menunjukkan hujan berserta ribut petir masih lagi berterusan di utara Semenanjung, diikuti negeri Pahang dan juga negeri Johor melibatkan daerah Tangkak dan juga Muar. Anissa, kami mendapati pergerakan hujan ini bergerak ke arah utara boleh memasuki negeri Melaka dan juga sekitar daerah Petaling bagi negeri Selangor. Sementara itu di Sabah dan juga Sarawak juga keadaan hujan masih lagi berterusan, iaitu ribut petir masih lagi kuat di kawasan pedalaman Kapit diikuti Miri dan juga Sandakan bagi negeri Sabah. Bagi negeri Sabah, keadaan hujan ini dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat malam hari ini. Ramalan cuaca bagi keesokan pagi pula, hujan boleh dimulai di kawasan pesisir pantai barat negeri Semenanjung dan juga boleh memasuki di kawasan pedalaman negeri Semenanjung, iaitu apabila berlakunya ribut petir pada sebelah petang dan juga di beberapa tempat di negeri Sabah dan juga Sarawak. Seperti mana Met Malaysia telah mengeluarkan ramalan pilihan raya negeri Sabah bagi keesokan harinya, iaitu hujan boleh dimulai di kawasan perairan Sabah Barat dan juga Sabah Timur, kemudian dia memasuki ke kawasan bahagian Sandakan dan juga ribut petir sudah pun terbentuk di kawasan pedalaman dan dijangka keadaan hujan berserta ribut petir boleh bertambah kawasan melibatkan pedalaman dan juga boleh berterusan sehingga ke malam. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menyertai Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB kali ke-75 yang diadakan di New York esok waktu Amerika Syarikat menerusi video yang dirakam lebih awal. Kementerian Luar dalam kenyataannya memaklumkan menerusi Perhimpunan Agung PBB debat umum, Tan Sri Muhyiddin dijangka menyentuh kepentingan kerjasama negara anggota selain cabaran global semasa. Beliau juga bakal membuat penegasan berhubung isu Palestin dan nasib rakyat Rohingya di Rakhine serta menggariskan pembaharuan perlu dilakukan oleh PBB untuk kekal relevan.
Debat Umum Perhimpunan Agong PBB akan dipengerusikan Presiden sesi ke-75 Volkan Bozkir dari Turki. Malaysia kekal komited memainkan peranan sebagai rakan kongsi yang konstruktif serta boleh dipercayai PBB dan negara anggotanya selain mengalu-alukan kerjasama bersama komuniti antarabangsa mendepani ancaman COVID-19. Sementara itu, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah dijadual berucap dalam persidangan mengenai biodiversiti pada 30 September. Manakala Menteri Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun akan berucap pada 1 Oktober dalam persidangan dunia keempat mengenai wanita. Sebelum ke berita selanjutnya, kita tinjau harga mingguan petrol dan diesel yang berkuat kuasa tengah malam ini hingga 2 Oktober. Syarikat yang didapati menyalahgunakan dana menerusi program subsidi upah akan disenarai hitam. Ia berikutan aduan yang diterima Kementerian Sumber Manusia berhubung majikan yang gagal membayar kepada pekerja meski syarikat menerima subsidi upah. Aduan membabitkan 89 majikan dan 846 pekerja. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, terdapat syarikat yang menggunakan dokumen palsu bagi mendapatkan dana tersebut yang diperkenalkan 1 April lalu. Sehingga hari ini, 1,663 kes diterima berkaitan mengemukakan dokumen palsu. Saya cuma mengingatkan kepada syarikat-syarikat jangan cuba mengambil kesempatan. Ini waktu dan masa untuk kita betul-betul bantu rakyat. Dan kerajaan sedang buat seberapa banyak yang boleh. Okey. Jangan saya minta ada syarikat-syarikat jangan tolong, jangan ambil kesempatan ini, bukan waktu dan masanya. 2 hari lalu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan program subsidi upah 2.0 melibatkan peruntukan 2.4 bilion ringgit sekaligus memanfaatkan seramai 1.3 juta pekerja. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sedang menjalankan proses transformasi terhadap 1064 pusat internet komuniti PIK di seluruh negara. Menurut kenyataan medianya, MCMC memfokuskan tindakan PIK sebagai pusat yang menyediakan lebih banyak perkhidmatan dalam talian untuk kemudahan rakyat. Melalui pelbagai latihan dan program yang dianjurkan di PIK, golongan usahawan kecil dapat menambah pendapatan dan memperluaskan pasaran produk secara dalam talian. Pada masa sama, menjana pekerjaan baharu dan memacu pertumbuhan aktiviti e-dagang. Baru-baru ini, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah mengadakan lawatan ke PIK Rantau Panjang di Sibu, Sarawak. Selaras program Jualan Malaysia PJM dan kempen Beli Barangan Malaysia KBBM, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP menyasarkan perkembangan ekonomi dalam kalangan usahawan dan peniaga. Menerusi program dan kempen tersebut, 63,714 kedai perniagaan di seluruh negara turut serta dengan mengetengahkan pelbagai produk dan tawaran menarik. Laporan wartawan Abdullah Mahyudin. Sejak Julai hingga Ogos tahun ini, 12 juta ringgit hasil jualan secara dalam talian telah direkodkan KPDN-HEP hasil PJM dan KBBM. Malah KPDN-HEP turut menyasarkan hasil jualan 100 bilion ringgit menjelang Disember ini untuk kesemua platform niaga. Di Pulau Pinang, PJM dan KBBM dianjurkan bertempat di Pasaraya Maidin, Bukit Mertajam. Ia membuktikan usaha memulihkan ekonomi usahawan dan peniaga tempatan giat dilaksanakan KPDN-HEP. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rasul Wahid, tawaran melalui PJM dan KBBM memberikan semula keyakinan kepada rakyat untuk berbelanja dan kepada peniaga untuk meneruskan perniagaan. Semutannya menggalakkan dan saya dapat aduan daripada ataupun komen daripada retailers mengatakan dia ingin cukup membantu retailers dan juga pengguna. Apa yang dapat saya simpulkan ialah
mereka yang N40 dan T20 ini dah tak melaju keluar sebab tak nak pergi, tak boleh belanja di luar, jadi mereka berbelanja dalam negara. Jadi kita mengalu-alukanlah mereka juga tu berbelanja untuk membantu ekonomi negara dalam keadaan kita terjejas ataupun terkesan dengan COVID-19 ini. Malah dengan adanya aplikasi My Sales Tracker dilihat memudahkan urusan pencarian, pemilihan dan pembelian pengguna. Sementara itu, usahawan dan peniaga yang terlibat mengakui program dan kempen ini memberikan impak positif hingga mampu menjana semula pendapatan sekitar 70%. Boleh meningkat sikitlah sebab dekat sini still orang masih main shopping. Nah, kecuali kedai-kedai orang kurang shopping. Macam kalau bakery ni orang susah nak masuk, orang lebih pada online. Harapan saya sedoakan bagi macam kepada NKK ni nampak usahawan-usahawan Melayu macam kami ni bagi kami naik sikit lah, nampak boleh nampak sedia platform tapak macam ni sangat-sangat bagus lah bagi kami. Memang terima kasih banyak-banyak dekat KPD NKK. Memang bukan itu sahaja, pengusaha Spa Tuyu Rosita Muhammad Mansur turut mengakui program berkenaan kembali menjana keuntungan biarpun perlu terus membudayakan norma baharu serta mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam menjalankan perniagaan. Sebelum ni PKP memang semua down lah. Dia kata tidur. Semua bisnes tidur. Tambah-tambah kami bahagian spa. Servis memang kami tak boleh buat sebab kita menjaga SOP-nya. Tapi bila ada program ni meningkat balik sebelum banyak mana produk kita boleh push dengan produk dan kita boleh follow pada SOP yang disediakan lah. Jadi Alhamdulillah sangat-sangat bersyukur dan kita sudah nampak ada kenaikan dan kemajuan itu. Baiklah, dengan adanya program Jualan Malaysia dan kempen Belilah Barangan Malaysia, usaha untuk membantu ekonomi negara terus berlangsung dan kita sebagai rakyat Malaysia harus membantu dengan membeli produk keluaran tempatan. Dan yang pastinya, hendak satu buah bidara dapat banyak di dalam hutan. Hendak bantu ekonomi negara, belilah produk keluaran tempatan. Barangan baik, barangan kita. Abdullah Mayudin, Berita RTM. Buat kali keduanya, Malaysia Airports menganjurkan acara jualan KLIA Crazy Sale bermula hari ini hingga 30 September. Acara 6 hari di KLIA menawarkan diskaun luar biasa bagi pelbagai produk eksklusif yang tidak dikenakan cukai. Menurut pemangku pengurus besar kanan unit komersial Malaysia Airport, Hani Ezra Hussein, 15,000 pengunjung dijangka hadir kali ini berikutan sambutan amat menggalakkan pada penganjuran kali pertama bulan lalu. Antara kelainan kali ini, penyediaan ruangan lebih luas dalam memastikan keselesaan, keselamatan dan juga pematuhan SOP COVID-19. Pertama, mask, ya, kami sentiasa memakai mask dan juga penjarakan sosial amatlah dititik beratkan, dan bila kalau datang, kalau boleh tak payahlah bawa beg banyak sebab yang penting bawa credit card ataupun cash, and then kalau handbag nanti kita akan sealkan dengan plastik. Kanak-kanak di bawah 13 tahun tolong jangan bawa, ya, kita memang titik beratkan kesihatan mereka. Kalau boleh yang adult saja datanglah. And other than that, don't worry, airport ni memang kita sanitize all the time, daripada troli ke mana semua diambil beratlah. Malaysia Airports turut meneruskan kerjasama dengan Tourism Malaysia bagi penganjuran Pesta Pelancongan Mini Cuti-Cuti Malaysia sempena acara jualan itu. Pelbagai tawaran baru diperkenalkan dengan nilai tambahan yang lebih menarik. Kita menyediakan package yang baik, yang baru. Contohnya ada kali ini kita memperkenalkan package honeymoon. So honeymoon ni biasanya kita adakan package ni di luar negara. Tapi kali ini kita menggalakkan untuk pelancongan domestik, yang kita galakkan pasangan-pasangan yang berkahwin, terutamanya orang tempatan kita lah, supaya melancong adakan honeymoon mereka di dalam negara. So ini antara perkara yang baru yang kita perkenalkan kali ini. Dan of course package ni dia banyak value added yang kita masukkan di situ. Maknanya dia bukan setakat package biasa saja, dia ada experiential dan sebagainya. Berita perdana kita teruskan dengan perkembangan sukan. Malam ini bersama Syairul Islam. Syairul, teruskan.
mengumum tarikh baharu kejohanan Piala AFF 2020. Bayern Munich julang Piala Laki. Terima kasih Hanim dan juga Syaril. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF mengumumkan kejohanan bola sepak Piala AFF 2020 akan diadakan pada 11 April hingga 8 Mei tahun depan. Kejohanan yang sepatutnya berlangsung pada November hingga Disember tahun ini terpaksa ditunda susulan pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Presidennya Major Jeneral Keith Hammett dalam satu kenyataan hari ini menyatakan pihaknya menerima sokongan positif daripada ahli gabungan untuk mendapatkan jendela yang sesuai tahun depan bagi melangsungkan kejohanan itu. Keith Hammett turut optimis Piala AFF 2020 akan berlangsung dalam format penuh dan berharap ia dapat memberikan yang terbaik untuk menganjurkan kejohanan itu. Menurut kenyataan tersebut, beliau juga percaya pengumuman tarikh bagi kejohanan 2021 akan memberikan pencerahan mengenai perancangan buat rakan penganjur termasuk penaja dan media penyiaran. Keputusan terbaru itu dibuat bagi memastikan kejohanan itu diteruskan dengan format penuh dimainkan di tempat sendiri dan di gelanggang awam lawan dengan prosedur berkaitan COVID-19. Menjelang pertemuan Pahang dan Kedah dalam aksi bola sepak Liga Super, pasukan Pahang dijangka menyandarkan harapan kepada barisan pemain muda apabila turun melayan kunjungan Kedah pada aksi ke-9 saingan Liga Super di Stadium Darul Makmur, Kuantan esok. Ketua Jurulatih Pahang Dahlah Saleh berkata kecederaan penyerang dari Nigeria, Dixon Nwakame dan pemain pertahanan dari Brazil, Ivan Carlos memaksa beliau mengubah strategi pada perlawanan menentang skuad Lang Merah. Selain terpaksa melupakan hikmat dua pemain import berkenaan, Dolah tidak dapat menggunakan hikmat pemain sayap Muhammad Gopi Rizki yang digantung satu perlawanan setelah mengumpul 3 kad kuning. Dolah berkata dalam keadaan sekarang, dia terpaksa bergantung kepada sebahagian pemain muda dan bangga dengan peningkatan yang dipamerkan oleh mereka dalam beberapa perlawanan lalu. Dia juga yakin ia tidak menjadi masalah besar kepada pasukan. Berbaki 3 perlawanan, Pahang berada di tangga ke-7 carta Liga Super menerusi kutipan 10 mata selepas 8 perlawanan dengan 3 kemenangan, 1 keputusan seri dan 4 kekalahan. Kedah pula berada di tangga kedua setelah meraih 16 mata daripada 8 perlawanan dengan 5 kemenangan, 1 keputusan seri dan 2 kekalahan. Baik, saingan Piala Tun Abdul Razak 2020 edisi ke-58, pertembungan dua bekas juara Terengganu dan Perak pada aksi final dijangka menarik selepas berjaya mengatasi lawan masing-masing di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Pertembungan esok merupakan ulangan perlawanan akhir membabitkan kedua-dua pasukan pada 2017 dan 2018 dengan kedua-dua pertemuan dimenangi oleh Perak. Walau bagaimanapun, Terengganu yang berdepan Pahang di peringkat separuh akhir diberikan tentangan hebat dengan jaringan pembukaan pemain Pahang, Muhammad Nur Firdaus pada minit ke-3. Terengganu bingkas bangkit menyamakan kedudukan menerusi 2 gol berturut-turut, Muhammad Fitri pada minit ke-5 dan ke-6 untuk meletakkan Terengganu di depan. Terengganu terus mengukuhkan kedudukan 3-1 menerusi pukulan sudut penalti Faizal Syahari sebelum Pahang berjaya merapatkan kedudukan menerusi Muhammad Idris Samad pada minit ke-20. Faizal Syahari kembali melebarkan jurang dengan gol keempat pada minit ke-59 sebelum Pahang tampil melancarkan serangan bertali arus di minit akhir perlawanan. Muhammad Idris berjaya meledak 2 gol buat Pahang, namun skuad Kenalian Tai Beng Hai berjaya mempertahankan kedudukan untuk menempah slot ke perlawanan akhir. Saya rasa kita perlu berehat dan buat aktiviti yang untuk recovery lah. Tetapi saya rasa dah masuk final. Masa pun tak panjang, so kita hanya boleh fokus pada apa kita nak buat game seterusnya. Ini merupakan final kali keempat buat Terengganu dalam tempoh 8 tahun sejak 2012 dengan muncul juara pada tahun 2012, menewaskan Pahang dan 2016 mengatasi PDRM.
Sementara itu, pada satu lagi aksi separuh akhir, Perak berjaya meleburkan impian Kuala Lumpur untuk meraih kejuaraan kali ke-20 selepas menang 4-3. Perak berjaya di hadapan menerusi jaringan Padang Arif Shabron pada minit ke-11 diikuti ledakan Muhammad Azrai Aizat Abu Kamal 6 minit kemudian. Kuala Lumpur berjaya merapatkan kedudukan menerusi Muhammad Syahril Saabah pada minit 19 tetapi jaringan Said Muhammad Syafiq dan Zulhamizan Awang mengukuhkan kedudukan Perak dengan 4-1. Meskipun Kuala Lumpur berjaya bangkit dengan dua jaringan Muhammad Syahril dan Havinder Singh, skuad Roslan Jamaluddin berjaya mempertahankan gawang mereka sehingga whistle penamat. So bagi saya apa-apa pun hari ini saya bersyukur pemain telah deliver dengan plan dengan yang kita rancangkan. So harus diberi kredit kepada semua pemain. Sabtu ini aksi final antara Perak dan Terengganu dijadual berlangsung pada pukul 8.30 malam dan boleh diikuti menerusi saluran RTM Sports. Baik, kita paparan itu mengakhiri berita sukan malam ini. Kita teruskan bersama rakan penyampai untuk berita selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Syairul Islam untuk perkembangan sukan seketika tadi. Kita ke perkembangan berikutnya. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan membawa hikmah tersendiri apabila pelbagai platform hiburan secara digital tumbuh bagai cendawan selepas hujan. Terbaru platform hiburan tanpa henti live yang dijangka dilancarkan bulan depan membuka ruang lebih besar kepada penggiat seni dan pengkarya tempatan untuk memasarkan hasil karya mereka. Live diperkenalkan syarikat telekomunikasi Ambits Digital Seram Berhad menyajikan pelbagai kandungan filem, drama dan muzik menarik. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Sarah Nataya Azmi, pemilihan kandungan berdasarkan kualiti program yang mampu menandingi syarikat penstriman antarabangsa. So that's why we want to focus on creating content untuk anak-anak muda kita menggunakan platform digital lah. So dia actually a bundle package untuk penyiaran digital yang baru lah. Baik, berita perdana edisi Jumaat 25 September berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda. Sebagai penutup berita perdana, kita saksikan suasana sepanjang 2 minggu kempen PRU Dun Sabah yang akan berakhir tengah malam ini. Selamat mengundi kepada semua warga negeri di bawah Bayu. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.